Baik, kita bersama Ernie. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Atul dan Dini. Selamat pagi kembali. Ernie, apa kabar ni? Syukur Alhamdulillah sihat ya. Yang bertugas pagi ini di daerah Tutong semuanya sihat. Alhamdulillah. Jadi tajuk tadi yang tadi bincangkan tadi mengenai dengan sayur. Kalau Ernie sendiri memang suka makan sayur? Alhamdulillah ya, kalau sayuran ni indah menolak lah. Kalau kena kalau kena hidangkan gulayan memang menunggapnya orang kita ni. Jadi kalau indah menolak, kalau Ernie sendiri sayur yang digemari dekat sayur hutan ataupun sayur yang moden-moden macam mana tu? Kalau saya sendiri gulayan kampung memang jadi satu favourite lah ya, tetapi yang lebih saya gemari orang macam menjadi kewajipan kalau setiap kali orang berhidangan ni hentimun timun rabus. Timun rabus. Timun rabus Saya pakai minyak simple. Cukup simple tapi enak kan? Betul. Jadi kalau Ernie sendiri, kalau timun tu, Indah menggunakan, kalau berabus, Indah menggunakan air, minyak. Pakai udara tu. Kalau timun berabus, katanya dia pakai air, Anda tahu apa ceritanya? Macam mana tu penyediaannya? Adakah menggunakan minyak ataupun air sajalah? Mungkin ada bawang dan sebagainya kan? Kalau selain daripada timun rabus, memang tumis ya. Tapi walaupun tumis satu Indah berbawang, kalau saya sendiri asalkan belada padi, cukup tersudah tu. Saya pernah mencuba itu kan minggu lepas. Saya suka masakan kampung, sayur kampung, Ernie dan juga Atul. Jadi kalau jantung pisang itu memang kegemaran, memang biasalah sedap. Kali hari itu dihidangkan bukan jantung tapi batangnya Atul. Memang sedap. Batang sedap dicampur dengan ikan masin. Sedap. Kalau Ernie sendiri, kalau jantung pisang suka dibuatkan sayur ataupun dibuatkan sambal? Sambal. Kalau saya berulam. 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 Jantung. Jadi kalau berulam mesti direbus dululah tu Memang bukan saja dirabus saja tu kalau ndak ada cacahnya ndak cuma ngana tu. Jadi mesti ada belacan, lada padi. Sayur padi. Ataupun yang mana rabung dengan sayur bagu. Betul. Jadi hari ini kita ni bincangkan pasal sayur lah. Tapi Alhamdulillah, kadang-kadang ada di antaranya yang kita ni dah tahu dan cara pengolahan masakan yang tadi dah tahu. Seperti yang tadi Ernie katakan ya. Kalau jantung pisang tu mesti direbus dulu. Saya sendiri pun baru tahu. Berapa umur saya baru tahu yang jantung pisang tu mesti direbus dulu. Tapi adik saya suka membuat macam tu lah. Adik yang suka membuat tapi kakak dah pandai. Jadi bila ia masak, jadi saya cuba makan memang sedap. Jadi Ernie, kami berikan peluang ini kepada Ernie sendiri untuk memberikan apakah antara informasi dan juga maklumat dan pengisian dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Atul dan Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua kembali rampai pagi, lintas langsung rampai pagi dari daerah Tutong ya. Seperti biasa akan berkongsi antara maklumat semasa, kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di daerah ini dan juga pengisian package program. Baik, ingin kita kongsikan mengenai Tutong Bus, diteruskan lagi audio sehingga 21 Jun 2026 bertempat di Tatangan Persiaran Sungai Tutong ya. Aktiviti Tutong Bus ini menampilkan pengusaha-pengusaha tempatan kita ni yang berjaja di Tatangan Persiaran Sungai Tutong bermula pada pukul 2 petang sehingga 10 malam. Masih ada kesempatan bis kita untuk datang berkunjung ya, menyaksikan produk-produk pengusaha tempatan kita ni yang mengikuti Tutong Bus. Dan berikutnya mengenai dengan Carbot Sale pula yang diadakan setiap hujung minggu di kawasan Tutong Culture Street Pekan Tutong, mempelawa orang ramai yang ingin turut serta berjaja dalam Carbot Sale ini. Anda boleh menghubungi talian 836 4615 ataupun di talian 7390816. Jadi orang ramai juga dia lulukan ya untuk datang menyaksikan pengisian aktiviti jualan dalam Carbot Sale ini. Manakala pertandingan bola sepak 9 orang sepasukan daerah Tutong masih lagi membukakan penyertaan
terbuka kepada 20 pasukan terawal daripada penduduk daerah Tutong yang berumur 18 tahun ke atas, ya, yang dijadualkan perlawanan ini pada bulan Julai nanti di Kompleks Sukan Tutong. Jadi untuk keterangan lanjut mengenai pertandingan ini, Auda boleh menghubungi Haji Hamidun di talian 873-8479, ya. Baik, Auda, satu lagi aktiviti jualan akan diadakan pada 27 Jun 2026 bertempat di Pusat Bahagia Tutong pada pukul 9 pagi sehingga 2 petang. Ini juga menampilkan, ya, produk-produk jualan yang dihasilkan oleh oleh pelatih-pelatih Pusat Bahagia Tutong, ya, dalam jualan bulanan latihan keusahawanan produk-produk Pusat Bahagia Tutong. Jadi orang ramai dialulukan datang ke Pusat Bahagia Tutong pada 27 Jun 2026 nanti, ya, untuk sama-sama menyokong mereka, ya, dalam mengendalikan aktiviti keusahawanan ini. Baik, itu beberapa maklumat semasa yang dapat kita berikan, dan berikutnya seperti biasa kita beralih untuk menyaksikan pakej program yang kami sediakan hari ini. Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Tutong merupakan sebuah institusi yang memainkan peranan penting dalam menyokong perkembangan pendidikan, bahasa dan budaya ilmu dalam kalangan masyarakat. Sebagai sebuah pusat sumber ilmu yang terbuka kepada semua lapisan masyarakat, perpustakaan bukan sahaja berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan bacaan dan maklumat, malah turut menjadi pusat pembelajaran, kreativiti dan pembangunan diri. Seiring dengan perkembangan semasa dan keperluan masyarakat yang semakin pelbagai, pihak perpustakaan sentiasa berusaha menganjurkan pelbagai aktiviti yang menarik, berinformasi dan bersesuaian dengan peringkat umur, khususnya golongan kanak-kanak. Penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak perpustakaan setentunya memberikan pelbagai manfaat yang signifikan terhadap perkembangan diri mereka. Antara kebaikan utama ialah dapat memupuk minat membaca sejak usia muda, pendedahan awal kepada buku dan bahan bacaan yang berkualiti, membantu kanak-kanak membina tabiat membaca yang baik, memperkayakan kosakata dan meningkatkan kemahiran bahasa mereka. Melalui pembacaan yang konsisten, kanak-kanak akan dapat meningkatkan tahap pemahaman, kemahiran komunikasi serta keupayaan untuk berfikir secara lebih mandiri. Saya suka aktiviti membaca buku kerana membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan membantu saya belajar perkara-perkara baru. Buku yang paling saya suka ialah buku cerita kanak-kanak kerana ceritanya siok, menarik dan banyak pengajaran. Aktiviti perpustakaan yang saya ikut seperti membaca buku dan kuis. Aktiviti yang dijalankan sangat menyeronokkan kerana saya dapat membaca buku-buku yang menarik. Saya juga dapat kenalan kawan baru dan dapat belajar sambil bermain. Aktiviti perpustakaan juga turut membantu meningkatkan daya kreativiti dan imajinasi kanak-kanak. Aktiviti seperti mewarna, menghasilkan kraf tangan dan lain-lain memberi peluang kepada mereka untuk mengekspresikan idea dan bakat masing-masing. Kanak-kanak ini dapat belajar untuk berfikir secara kreatif, menyelesaikan masalah dan menghasilkan sesuatu yang unik berdasarkan imajinasi mereka. Kemahiran ini amat penting dalam membentuk individu yang inovatif dan berkeyakinan pada masa hadapan. Banyak yang saya belajar dengan mengikuti aktiviti-aktiviti di perpustakaan. Saya dapat ilmu baru dengan membaca buku-buku di perpustakaan
Dan dari aktiviti yang diadakan, saya juga belajar cara bekerjasama dengan kawan-kawan, menjawab soalan kuis dan lebih berani untuk bercakap depan orang ramai. Aktiviti di perpustakaan sangat bermanfaat dan seronok. Dari aspek pendidikan, aktiviti perpustakaan membantu memperkukuhkan pengetahuan yang dipelajari di sekolah. Pelbagai aktiviti berasaskan ilmu pengetahuan memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka bidang-bidang baharu di luar bilik darjah. Mereka dapat mempelajari fakta-fakta menarik, meningkatkan kemahiran berfikir dan mengembangkan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang baru dipelajari. Pendedahan seumpama ini mampu melahirkan kanak-kanak yang lebih berpengetahuan, berfikiran terbuka dan sentiasa berusaha untuk menambah ilmu. Tambahan pula, penglibatan dalam aktiviti perpustakaan dapat membantu mengurangkan penggunaan gadget secara berlebihan dalam kalangan kanak-kanak. Di masa akan datang, saya ingin menyertai lebih banyak aktiviti yang ada di perpustakaan kerana aktiviti yang di jalan sangat menyeronokkan dan banyak memberi manfaat kepada saya. Saya dapat menambah ilmu pengetahuan, belajar benda baru dan berjumpa dengan ramai kawan saya. Harap pihak perpustakaan akan terus buat aktiviti-aktiviti yang siok. Perkara yang paling saya suka tentang perpustakaan ialah terdapat banyak buku yang menarik untuk dibaca. Saya juga suka suasana perpustakaan yang tenang dan selesa. Ia membantu saya lebih fokus semasa membaca dan belajar. Saya dan kawan-kawan juga seronok dapat ikut aktiviti-aktiviti yang diadakan di sini. Dengan menyediakan aktiviti yang menyeronokkan dan bermanfaat, pihak perpustakaan menawarkan alternatif yang sihat untuk mengisi masa lapang. Di samping membantu merangsang perkembangan intelektual kanak-kanak, emosi dan sosial mereka tanpa terlalu bergantung kepada hiburan digital. Hal ini secara tidak langsung membantu mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan mereka serta menggalakkan penggunaan masa yang lebih produktif.